Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsikan satu teknik untuk mengajar ataupun untuk mempelajari kata penguat, iaitu salah satu subtopik di bawah kata tugas. Teknik yang akan diperkenalkan ialah teknik Shaka. Okey. Pada awalnya, sebelum teknik Shaka ini digunakan, kita akan tunjukkan buku 5 seperti ini. Mengapa buku 5? Kerana buku 5 sinonim dengan kekuatan. Apa pula persamaan antara kekuatan dan kata penguat? Persamaannya adalah kedua-dua perkataan ini berasal daripada kata dasar yang sama, iaitu kuat. Baik. Selepas kita tunjukkan buku 5 seperti ini, kita andaikan bahawa kita terdengar bunyi telefon berdering. Kring, 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 kring. Jadi kita pun akan menunjukkan simbol seperti ini. Inilah simbol Shaka. Okey, simbol Shaka. Okay, sebab sinonim dengan waktu kita kecil-kecil dulu, okay, bila buat simbol telefon dia akan seperti ini. Okay, apa pula fungsi ibu jari dan jari kelingking dalam teknik Shaka ini? Okay, ibu jari berfungsi sebagai kata penguat hadapan, jari kelingking pula berfungsi sebagai kata penguat belakang. Dan apabila kita gerakkan jari seperti ini, okay, ini bermaksud kata penguat itu bebaslah. Okay, kata penguat bebas, boleh di hadapan, boleh di belakang. Apa pula fungsi tiga jari ini? Ketiga-tiga jari ini berfungsi sebagai kata adjektif. Jadi bagaimana pula penggunaannya dalam ayat? Untuk memastikan murid dapat mengenal pasti kata adjektif dalam ayat, okay, murid boleh mengaplikasikan teknik Shaka ini. Okey, bagaimana? Contoh, murid diberi petikan dan murid tidak pasti sama ada perkataan tersebut kata adjektif ataupun tidak. Jadi murid boleh menggunakan teknik ini, okey, dalam ayat. Contoh ayat. Pak Atan memiliki dusun buah-buahan yang sangat luas di hujung kampung. Nah, mungkin dalam ayat ini murid mengalami kekeliruan untuk mengenal pasti mana satu kata adjektif. Jadi untuk menguji kata adjektif itu, murid boleh mengaplikasikan teknik Shaka, iaitu sama ada menggunakan kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Okey, kita ambil perkataan luas. Contohnya, okay, contoh, murid keliru. Adakah luas itu kata adjektif? Jadi kalau kita lihat tadi, berdasarkan konteks ayat, terdapat dua perkataan yang mengapit kata luas itu, iaitu kata sangat dan kata di. Sangat dan di telah mengapit kata luas itu. Jadi kita letak seperti ini. Luas kita letak di bahagian tengah, iaitu tiga jari ini yang berfungsi sebagai kata adjektif tadi. Untuk kita uji, kita letak terlebih dahulu apa perkataan yang hadir sebelum kata adjektif tadi. Okey, perkataan sangat. Sangat luas. Ada maksud? Ada. Kita uji lagi. Luas, di. Luas, di. Ada maksud? Tidak ada maksud. Perkataan tersebut tidak akan membawa sebarang konotasi. Okey, berbeza dengan sangat luas tadi. Jadi kita tahu bahawa dalam binaan ayat Pak Atan memiliki dusun buah-buahan yang sangat luas di hujung kampung, itu merupakan ayat yang mengandungi kata penguat hadapan, iaitu kata yang menguatkan kata adjektif tadi, iaitu perkataan sangat. Nah, dengan menggunakan teknik ini, murid dapat menguasai kaedah ataupun cara untuk mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam sesuatu binaan ayat. Jadi, bolehlah kita mempraktikkan penggunaan ini sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bagi membantu murid-murid kita untuk lebih menguasai lagi cara untuk mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam binaan ayat. Seterusnya, kami akan memperkenalkan teknik untuk membina ayat, iaitu teknik 1, 2, 5. Okay, teknik ini masih lagi menggunakan jari. Mengapa jari? Kerana jari merupakan bahagian yang terdapat pada anggota badan kita. Dan apabila kita membina ayat, kita melihat jari, kita boleh ingat akan teknik tersebut. Okey, kita akan menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari kelingking. Okey, ibu jari akan bertindak sebagai subjek, manakala jari telunjuk akan bertindak sebagai predikat dan jari kelingking pula akan bertindak sebagai keterangan. Dan sifat keterangan ini adalah bersifat pilihan. Sekiranya calon ataupun murid ingin menggunakan keterangan dalam ayat,
dipersilakan. Tetapi sekiranya calon hanya ingin menggunakan subjek dan predikat saja dalam binaan ayat pun boleh. Sebagai contoh, okay. Sebagai contoh bagi ayat, hadiah itu, okay, subjek untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Itu sudah memadai. Tetapi kalau murid ingin menambah frasa keterangan pun boleh. Hadiah itu untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum sepanjang tahun 2020. Tidak ada masalah. Okey. Jadi, untuk binaan ayat, untuk memastikan ayat tersebut dibina berdasarkan pola-pola ayat dasar bahasa Melayu, murid boleh menggunakan teknik 1, 2, 5. Nah, berdasarkan teknik 1, 2, 5 itu tadi, murid dapat mengaplikasikan penggunaan teknik syaka dalam binaan ayat. Okey, teknik syaka ini boleh diselitkan sama ada dalam bahagian predikat ataupun keterangan ayat. Sebagai contoh ayat yang telah diberikan tadi, hadiah itu untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum sepanjang tahun 2020. Jadi dalam contoh ini, saya akan gugurkan bahagian keterangan iaitu sepanjang tahun 2020 itu. Jadi yang tinggal hanyalah hadiah itu untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum sahaja. Okey, dalam ayat ini tadi, subjeknya ialah hadiah itu. Predikat untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Okey, kita nak selitkan penggunaan teknik syaka untuk mengenal pasti sama ada dalam ayat tersebut ada kata adjektif ataupun tidak, ada kata penguat ataupun tidak. Okey, jadi kita lihat untuk murid yang sangat cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Okey, mungkin kita keliru, mungkin murid keliru. Adakah perkataan cemerlang itu merupakan kata adjektif? Adakah perkataan cemerlang itu merupakan kata nama ataupun kata kerja? Jadi kita menggunakan teknik syaka, berbalik kepada teknik syaka. Okey, teknik syaka iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang, kata penguat bebas dan yang di tengah-tengah ini adalah kata adjektif. Jadi untuk menguji kata adjektif kita boleh mempraktikkan teknik ini. Okey, andai kata kita menggunakan perkataan cemerlang tadi, murid keliru dengan perkataan cemerlang, adakah itu merupakan kata adjektif ataupun sebaliknya? Jadi kita meletakkan perkataan cemerlang di sini. Okey. Kemudian kita lihat apakah perkataan yang mengapit perkataan cemerlang. Jadi dalam ayat tadi kita ada perkataan sangat, kita ada perkataan dalam. Okey. Sangat cemerlang dalam. Okey, sangat cemerlang dalam. Jadi cemerlang tadi di sini di tengah-tengah. Okey, cemerlang. Kemudian kita nak letakkan perkataan sangat sebab sangat berada di hadapan tadi dan dalam di belakang. Sangat cemerlang. Sangat cemerlang membawa maksud. Sangat cemerlang, sangat hebatlah. Okey, cemerlang dalam tidak membawa sebarang konotasi yang menguatkan perkataan cemerlang itu berbanding perkataan sangat tadi. Jadi berdasarkan contoh ini kita tahu bahawa sangat cemerlang, perkataan sangat itu merupakan kata penguat hadapan dan perkataan cemerlang itu sendiri merujuk kepada kata adjektif. Nah, berdasarkan penggunaan kedua-dua teknik ini tadi dapat membantu murid untuk yang pertama untuk membina ayat dan yang kedua dapat membantu murid untuk mengenal pasti ataupun mengesan penggunaan kata adjektif yang terdapat dalam ayat. Jadi berdasarkan perkongsian ini diharapkan agar murid-murid akan lebih menguasai subtopik kata penguat di bawah kata tugas. Sekian, terima kasih.